Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang untuk semua doktor-doktor muda SK Bukit Kuang. Aku harap semua doktor-doktor muda berada dalam keadaan sihat. Sebelum kita meneruskan aktiviti kita pada minggu ini, cikgu ingin memperkenalkan diri cikgu. Cikgu ialah penyelaras doktor muda SK Bukit Kuang iaitu Cikgu Mazlina. Kita juga ada Ustazah Rosmaizah Diana dan Ustazah Siti Zainab. Okey, tajuk aktiviti kita pada minggu ini ialah minda sihat. Okey, untuk pengetahuan doktor-doktor muda semua, manusia tidak hanya berpenyakit pada fizikal sahaja. Mereka juga ada penyakit pada mental. Jadi, kita sebagai doktor-doktor muda perlu mengambil sedikit pengetahuan mengenai minda sihat ini. Macam mana kita nak kawal minda untuk tidak stres, macam mana cara untuk kita berkawan, macam mana untuk kita menghargai diri sendiri, macam mana kita cara untuk tegas dengan pendirian kita. Okey, di dalam topik ini kita akan belajar macam mana untuk menghargai diri, macam mana untuk kita berkawan, macam mana untuk kita tegas dengan diri kita sendiri, macam mana untuk kita berfikiran positif untuk kita sihat dan macam mana kita nak menangani stres. Aku akan cuba berkongsi sedikit pengetahuan dengan doktor-doktor muda sekalian. Okey, mula-mula kita fahami apa itu harga diri. Harga diri ialah satu cara murid menilai diri, menghormati diri dan merasakan diri sebagai seorang yang berguna. Ini bermakna murid akan menyayangi diri, di samping bertanggungjawab dan menghormati orang lain. Secara ringkasnya, apabila kita tahu harga diri kita, kita akan rasa ingin membuat sesuatu yang baik untuk kita. Rasa confident, kita rasa yakin untuk melakukan sesuatu yang baru dan kita rasa sangat sayang pada diri kita. Kita akan rasa adalah tidak wajar untuk kita melakukan sesuatu yang tak baik pada diri kita. Contohnya, mengambil benda-benda terlarang yang boleh merosakkan diri kita. Dan kita, apabila kita sayang pada diri kita, kita akan menjaga kesihatan diri. Selain itu, kita juga akan ekspreskan apa yang kita rasa ni pada orang lain dengan cara um, positif dengan orang lain juga. Dan menilai harga diri orang lain dengan tinggi juga.
Terusnya kita pergi kepada definisi berkawan. Berkawan ialah satu proses membina persahabatan secara positif. Okey, apa itu kepentingan berkawan? Bila kita berkawan, ia akan menjadikan hidup kita lebih ceria, lebih bermakna, gembira dan seronok dalam apa jua situasi kehidupan. Selain itu, bila kita dapat kawan yang baik, kita akan suka untuk berkongsi suka duka dalam kehidupan kita dengan kawan. Tips untuk menjalinkan persahabatan. Mula-mula kita boleh ucapkan salam, hai, selamat pagi atau apa-apa sajalah. Selain itu kita perkenalkan diri saya. Okey, nama saya Dr. Ali. Boleh kita berkawan? Tanya nama mereka, berbual dengan cara yang baik. Bersama, kalau di sekolah bersama pada waktu rehat, lepas sekolah pun bersama, kongsi makanan dan sebagainya. Lepas itu kita mula boleh mengenali rakan kita dengan lebih rapat. Tahu di mana dia tinggal, ibu bapanya, hobi dia. Lepas tu kita bagi tahu hobi kita. Okay. Di dalam persahabatan, kita akan ada beberapa prinsip persahabatan untuk kekalkan persahabatan yang baik dengan kawan kita. Yang pertama, kita boleh belajar mendengar. Contohnya, apabila kawan-kawan kita ada masalah, dia nak cerita kita boleh menjadi pendengar yang baik. Lepas tu, kita belajar berkongsi dan menyayangi kawan kita. Apabila kita nampak kawan kita menangis ke, kita boleh tanya dia, kenapa awak menangis? Awak ada masalah ke? Kita juga boleh bantu kawan kita. Bukan nak bantu soal keuangan sahaja. Kita boleh bantu kawan kita bila dia terjatuh ke, bila dia ejek dengan kawan ke. Prinsip persahabatan yang lain apabila bermain bersama-sama. Kita boleh bermain bersama-sama, bergurau boleh, tapi bergurau dengan jangan terlalu kasar, beri moral dengan dia, jangan cederakan dia. Okey, apa kita nak buat bila kawan kita dibuli? Apabila kawan kita dibuli, kita boleh meminta bantuan daripada guru atau sesiapa yang dapat membantu. Jangan kita ejek dia. Kalau sekarang kita nak berkawan mungkin susah sikit dengan keadaan kita sekarang. Boleh juga berkawan melalui media sosial. Contohnya melalui Facebook, melalui aplikasi WhatsApp dan melalui telefon. Boleh telefon kawan kita. Cara untuk berkawan dalam keadaan sekarang. Untuk seterusnya kita pergi kepada unit tegas diri. Apa itu tegas diri? Tegas diri ialah keupayaan untuk kita menyuarakan perkara yang difikir, dirasa, yang diperlukan secara jujur dan berterus terang. Selain itu, kita perlu menghormati hak dan perasaan orang lain juga. Okey, secara ringkasnya, maksudnya kalau kita rasa benda tu tak bagus, kita tegaskan. Kita tak akan buat benda tu, kita tak akan ikut benda tu. Selain benda tu, kita kena hormat juga orang lain. Hormat hak dan perasaan orang lain. Maksudnya kalau kita nak bangkang apa-apa pun tak sesuai untuk kita, tapi mungkin sesuai untuk dia. Dan kita boleh bincang dengan cara yang baik, tapi kita tegas dengan pendirian kita. Okey. Faedah mempunyai ketegasan diri. Kita boleh dapat memberi pendapat diri dengan jelas dan berkesan. Selain itu, kita dapat mengawal perasaan dan keadaan. Boleh menyatakan tidak tanpa rasa bersalah. Maksudnya kalau kita rasa benda tu tak bagus, kita boleh kata tak, saya tak nak. Okey. Kita akan merasa lebih yakin pada diri kita bila kita tegas diri. Dan kita juga akan lebih dihormati oleh orang lain. Okey, ciri-ciri kita tegas diri ialah boleh mengawal perasaan diri daripada dicabar oleh pembuli. Maksudnya kita biasanya orang yang tegas ni, dia sukar untuk dibuli. Dia susah untuk dibuli. Okey, kita akan rasa lebih yakin diri dan mudah menjalinkan hubungan. Okey, seterusnya ialah pemikiran positif untuk hidup sihat. Okey, apa itu kepemikiran positif? Pemikiran positif ialah kebolehan berfikir dan bertindak secara rasional dalam menghadapi sebarang situasi. Atau dengan lebih ringkasnya, kita tidak bergelabah. Tidak ada sesuatu perkara berlaku, kita tidak merasa tertekan. Dan kita boleh berfikir secara rasional. Okey, apa kebaikan pemikiran positif?
Kebolehan mengawal situasi dengan baik ini membolehkan murid menangani situasi untuk mencapai hasil positif. Murid mungkin telah lama mengamalkannya dari semasa ke semasa tanpa disedari apa yang perlu dilakukan kini dan mempertingkatkan kemahiran itu. Pemikiran positif berkait rapat dengan harga diri. Secara tidak langsung, berfikir secara positif dapat meningkatkan harga diri kita. Okey, apa perbezaan antara pemikiran positif dan negatif? Okey, contohnya pada suatu hari, pada setiap hari Selasa, anda telah ditugaskan untuk balik lewat kerana menolong pelajar yang lemah dalam matematik. Okey, bila kita fikir negatif, kita akan rasa, kenapa pilih aku? Aku ada hal lain lah. Tapi kalau kita fikir secara positif, tentu saya akan lebih memahami konsep dan prinsip matematik. Sebab tu saya dipilih untuk bantu kawan yang lemah. Jadi apabila kita berfikir secara positif, kita tahu bila aku dah tolong kawan aku dalam matematik, mesti matematik aku lebih okey lepas ni. Maksudnya lepas tu aku boleh bantu kawan aku dapat pahala. Macam tu. Tapi kalau kita fikir negatif, kenapa nak kena pilih aku? Aku dah ada kerja. Jadi kita berfikiran positif, kita akan rasa lebih positif. Sama juga apabila kita gagal. Gagal dalam bahasa Melayu. Okay. Bila kita fikir negatif, kita akan rasa aku memang lemah pun dalam bahasa Melayu. Macam manalah aku nak lulus peperiksaan nanti. Macam tu. Tapi kalau kita fikir positif, tak apalah, aku akan usaha lagi. Lepas tu, setiap hari aku akan tulis karangan dan membuat lebih latihan lagi untuk aku lebih pandai dalam bahasa Melayu. Lepas tu, bila faedah berfikiran positif ni, kita akan rasa, alah, kalau gagal hari ni, tak semestinya gagal sampai bila-bila. Aku akan usaha sampai aku berjaya. Okay, macam itulah cara untuk kita berfikiran positif. Sebenarnya, apabila kita fikir positif, kehidupan kita akan rasa lebih gembira. Last sekali kita akan, cikgu akan bagi tahu apa itu bijak menangani stres. Sebelum itu kita kena tahu apa itu stres. Stres ialah tindak balas fizikal ataupun badan, emosi ataupun perasaan dan mental kepada perubahan. Stres berlaku apabila kita merasa risau atau tidak selesa. Okey, apa punca stres? Punca stres tu yang pertama adalah diri kita sendiri. Contohnya seperti ketakutan. Tidak dapat siap ke sekolah, tak cemerlang dalam peperiksaan, kita akan rasa takut. Takut tak tentu pasal. Okey, yang kedua, keluarga. Contohnya bila kita tengok mak ayah kita sering bergaduh, kerap bergaduh. Tak mampu untuk memenuhi harapan ibu bapa. Tiada orang untuk kita bincang, untuk kita bercakap dalam keluarga kita. Maksudnya dalam keluarga kita tak tahu nak share dengan siapa kalau kita ada masalah. Lepas tu kita rasa macam tak bagusnya aku dah lah belajar tak bagus. Aku tak boleh buatkan mak ayah aku gembira. Dan last sekali punca dia persekitaran. Contohnya jiran kita bergaduh dengan kita, kita jadi stres. Tanda-tanda stres. Kita kena kenali tanda-tanda stres. Stres pada kita ataupun kawan kita. Kadang-kadang kawan kita bagi tahu kita tanda-tanda tu dan kita tahu. Bila kita tahu tanda-tanda stres, kita tahu kawan aku tengah stres ni. Jadi apa itu tanda-tanda stres? Yang pertama, jantung berdegup kencang. Yang kedua, sukar bernafas, cepat marah, tidak gembira, tiada selera makan, tidur tak cukup, hilang minat, ingin membalingkan sesuatu, rasa nak marah sikit, baling, rasa nak marah sikit, baling. Cuba mengasingkan diri, tak nak duduk dengan orang lain, duduk sorang-sorang, tak sorang-sorang macam tu. Dalam keadaan pandemik sekarang, ramai orang mengalami stres. Contohnya orang dewasa. Ada yang buang kerja, perceraian, bergaduh, masalah keuangan. Itu adalah punca stres dalam keadaan sekarang. Jadi, kalau kita dalam rumah kita berlaku keadaan macam ni, kita kena pandailah memainkan peranan kita. Janganlah kita tengok mak ayah kita gaduh, kita pun bergaduh dengan adik kita. Okey, kita cuba untuk mengawal situasi. Apa itu penawar stres? Yang pertama, beribadat. Ikut agama masing-masing. Kita orang Islam beribadat kita macam mana? Solat 5 waktu jangan tinggal. Selalu berzikir. Okey, yang kedua bersiasia. Kalau macam sekarang kita tak boleh bersiasia, kita buat je aktiviti riadah di rumah kita. Membaca buku atau majalah yang sesuai. Baca buku komik ke, baca buku cerita ke yang boleh menghilangkan stres.
maksudnya bersenam. Kat rumah boleh bersenam. Okey, selain tu kita boleh buat apa yang kita suka, hobi. Contohnya buat kek, kita suka menjahit, kita suka apa lagi, apa-apa minat kita, kita boleh buat untuk menghilangkan stres. Selain tu kita boleh juga mendengar muzik. Berbincang dengan keluarga atau guru atau kawan. Dengan cara sekarang kalau kita rasa macam keluarga kita tengah dalam keadaan stres, kita boleh hubungi cikgu kita ke, hubungi kawan kita ke untuk bincang dengan dia. Apa aku nak buat, aku stres ni. Dan yang terakhir sekali, cuba tenteramkan diri. Ni kita kena kawal diri kita sendiri. Cuba tenteramkan diri kita sendiri daripada terus berada dalam keadaan stres. Okay, apa aktiviti kita pada minggu ini? Okey, kita ada 2 aktiviti pada minggu ini. Yang pertama ialah aktiviti penanda buku cermin diri. Okay, sebentar lagi cikgu akan sharekan penanda buku cermin diri. Kemudian cikgu nak awak print penanda buku tersebut. Kalau siapa yang tak ada printer, awak boleh lukis je ikut yang macam cikgu buat. Kemudian di bahagian belakang tu, tuliskan senaraikan 3 kekuatan diri awak dan 3 kelemahan diri pada bahagian belakang dia tu. Ada satu bahagian depan dan satu bahagian belakang. Jadi bahagian depan dia dah buat dah. Dan bahagian belakang, cikgu nak awak tulis 3 kelemahan diri dan 3 kekuatan diri. Okey, itu adalah aktiviti yang pertama. Okey, seterusnya ialah aktiviti 2 iaitu bulatan diri. Nanti cikgu akan bagi lembaran kerja bertajuk bulatan diri. Jadi cikgu nak doktor-doktor muda semua isi apakah yang dilakukan, aktiviti yang dilakukan oleh doktor muda sepanjang PKP ini mengikut keutamaan. Ruang yang lebih besar untuk keutamaan yang lebih tinggi. Nanti awak akan tengok contoh dekat lembaran kerja tu, awak tahulah apa yang awak nak buat. Okey, semua doktor-doktor muda, kita akan buat aktiviti ni selepas awak tonton video ini. Good luck! Okey, itu saja aktiviti kita pada minggu ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua doktor-doktor muda SK Bukit Kuang. Selamat menyiapkan aktiviti yang cikgu sediakan. Jumpa lagi pada minggu akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.